Okey, hai semua. Okey, selamat berpuasa. Okey, hari ni sis nak tunjukkan cara macam mana kita nak buat kari pak pusing pelangi. Okey, di sini sis ada 500 gram tepung gandum. Dan kita juga perlukan margarin 2 camca setengah. Margarin campurkan dengan 1 camca besar minyak masak. Kemudian kita panaskan dan cairkan ya. Kemudian kita campurkan ke dalam tepung gandum. Kemudian campurkan garam. Dan kita gaulkan rata. Gaulkan sehingga menjadi macam serbuk roti. Okey, kemudian kita perlukan air biasa dicampur dengan air batu ya. Ini sis tuang dalam sukatan ni supaya anda faham. Kita tuangkan sedikit demi sedikit air. Yang ni sis guna sukatan 1/3 ya. Gaulkan sikit-sikit. Tambahkan lagi setengah. Tapi tak habis pun ya. Sikit je. Supaya mudah. Dah pun bersatu. Balut dalam plastik. Dan kita rehatkan selama setengah jam. Okey, kita tepikan dahulu. Okey, kemudian kita boleh ambil dough yang telah kita rehatkan selama setengah jam tadi. Ini dough yang putih ya. Okey, kemudian kita bahagikan dough kita. Dan kita bentukkan menjadi dough yang bulat. Sebesar ni ya. Jadi kita buat sama pada yang lain. Pastikan sama besar ya. Potongkan lagi.
Jadi berat dia lebih kurang dalam 60 gram ya, macam tu. Okey, bila dah siap, kita rehatkan dulu. Seeloknya bila kita lepas kita membentuk atau uli, kita rehatkan tepung kita dulu ya, dough kita dulu. Tutupkan dengan plastik supaya tak kering, dan biarkan dia bersatu dulu ya. Okey, sekarang kita nak buat bahagian yang berwarna ya. Kita nak buat dough kita yang berwarna. Senang aja. Okey, 250 gram tepung beras, 6 camca besar margarin ataupun pelantar yang telah dipanaskan. Dan kita akan gaulkan. Dan kita akan ulikan, letakkan tepung, gandum sedikit pada tangan. Okey, dah pun siap ya. Dan letakkan sedikit tepung pada papan pencanai. Dan kita akan bahagikan kepada 4 bahagian. Bahagikan sama banyak ya. Okey, kemudian kita akan asingkan setiap satu. Okey, untuk mewarna saya gunakan 4 jenis pewarna, iaitu biru, kuning, purple dan merah. Yang ini juga merupakan gel base ya. Jadi color dia lebih terang ataupun lebih berkualiti dan cantik. Jadi kita akan simpan dalam peti sejuk. Siap warna merah. Dan kita akan buat warna kuning. Siap. Okey, dah siap, bolehlah kita simpan dalam peti sejuk selama 15 atau 20 minit. Setelah kita keluarkan daripada peti sejuk, bolehlah kita potongkan. Buat bulatan yang kecil macam ni. Dan kita buat pada warna yang lain juga.
Buat yang sama. Okay, kita kerupkan macam ni dan kita susun dalam tulang pembakar dulu ya. So, habiskan buat. Jadi kita tutupkan dengan plastik supaya tak masuk angin. Okey, untuk membuat kita punya inti tepung custard telur masin, kita perlukan setengah cawan gula. Kemudian kita perlukan setengah cawan tepung kek atau self raising flour. Ditambah dengan 2 camca besar lagi. Kemudian tambahkan 1 cawan tepung custard dan kita ayakkan dulu ya. Kemudian kita gunakan 4 camca besar serbuk telur masin. Ayakkan juga. Ini memang betul macam ni ya. Satu cawan tepung susu ataupun susu tepung. Tiga camca besar susu pekat. Dua camca besar susu cair. Banyak bahan dia ya. 1 cawan santan. 2 camca teh esen vanila. Perisa pandan. Adukkan semua bahan ni supaya larut. Kacaukan sehingga gula dia hancur Okey, setelah kita kacaukan gula dan bahan-bahan lain hingga hancur, bolehlah kita masakkan di atas api yang kecil Jadi kena kacau sentiasa, tak boleh tinggal. Okey, adunan kita pun dah mula kental, dah mula pekat Memang agak remeh sikit Memang agak remeh sikit penyediaan dia. Tapi inilah cabaran Kalau siapa yang rasa nak cuba, boleh cuba. Dah mula kering dan berat untuk dikacau. Dan akhir sekali kita masukkan unsalted butter iaitu butter yang tak masin tu. Sekeping ni potong dan
kita masukkan. Yang tak masin kalau yang masin nanti dia akan jadi masin lagi. Sebab telur masin dah masin. Tidak mengeras ya. Okey, apabila dah agak kental macam ni, bolehlah diangkat matikan api dan kita sejukkan. Okey, kemudian kita alihkan dalam mangkuk dan kita sejukkan. Siap, sejukkan dulu dan kita biarkan dalam peti sejuk ataupun peti ais. Masukkan dalam peti sejuk selama 2 jam atau lebih lagi elok. Setelah kita sejukkan, kita bulat-bulatkan kita punya inti custard telur masin. Lebih kurang besar ni. Kemudian kita ambil satu kita punya base yang putih ataupun kulit yang putih. Dan kita ambil warna satu grup dan kita akan letakkan warna dalam ni letakkan warna dalam ni, kita rapatkan, ambil tepi ni kita rapatkan dan ambil sini kita rapatkan. Okey, letakkan sedikit tepung supaya dia tak melekat pada kulit dia, nanti tak tertanggal melekat nanti dia tanggal. Okay. Dan kita daripada tengah ke atas, daripada tengah ke bawah, tengah ke atas. Jangan sampai kulit dia terkeluar tertanggal. Okey, yang ni pun kita gelitkan sebelah belakang dia. Okey, kemudian kita akan gulungkan daripada hujung ni, kita gulungkan cantik-cantik. Sebab yang dia permulaan pusar dia tu, kalau kita gulung cantik dia akan jadi cantik Jadi kita gulungkan cantik-cantik, rapat-rapat. Kemudian kita gelitkan memanjang. Jadi kita tengok hasil dia. Potongkan.
Okey, macam ni. Dia jadi pastel color. Kita masukkan dalam bekas dan kita tutup dengan plastik. Letakkan pewarna. Dan cantumkan yang ni. Dan cantumkan yang ni. Cantumkan yang ni juga. Letakkan sedikit tepung supaya tak melekat. Tolakkan ya daripada tengah. Kita juga boleh membuat gulungan daripada hujung tepi dan dibawa ke bawah ya. Dan kita gelitkan memanjang. Ni kita gulungkan. Boleh gulung daripada bawah ataupun daripada atas ya. Gulungkan bagi rapat dan kemas. Okey, sekiranya kita nak buat layer yang lebih halus, saya tunjukkan cara kalau nak layer yang lebih halus. Ni boleh pilih ya, kalau nak buat yang mana satu boleh pilih. Cantumkan bahagian ni. Kulit dia ni biar tebal sikit ya. Jangan terlampau nipis sebab nanti dia pecah. Dan sedikit tepung. Okey, kita gulung daripada sini. Masa ni lah paper lama nak lalu ya. Okey. Kita gulung daripada atas ke bawah, rapat-rapat. Bagi cantik. Okey. Dan kita tekankan. Okey, ini saya tunjuk untuk layer yang lebih halus.
Boleh lebih halus. Apa yang kita boleh buat, kita akan lipatkan memanjang macam ni. Kita tekankan, tapi dia akan jadi panjang ya. Lepas tu kita gelik lagi. Nak gulung daripada bahagian atas pun boleh ya. Jadi lebih panjang kita buat atau kita gelik, jadi corak dia akan jadi lebih halus ya. Okey, yang ni tadi kita buat tak banyak lapisan dan gulungan. Yang ini banyak lapisan dan gulungan. Okey. Okey, sebenarnya ada banyak cara yang kita boleh buat. Dan kita kena rajin explore ya. Kita boleh buat macam-macam cara. Macam ni. Susun warna. Macam ni. Atau ikutlah mana-mana yang suka. Dan kita boleh cantumkan memanjang. Jadi ikut kreativiti masing-masing ya. Explore benda yang baru. Okey, kemudian kita gulungkan daripada hujung pun boleh. Okey, pastikan kita punya gulungan tu halus. Sebab kita punya pusaran tu akan bermula daripada gulungan yang pertama ya. Kalau gulungan yang halus daripada pertama, dia akan jadi cantik. Dan kita gulung daripada bawah ya. Nipiskan lagi sikit. Jadi nampak tak? Ni yang kita buat tadi. Dia corak yang berbeza. Walaupun dalam satu adunan. Tadi yang kita lipat dan kita gulung. Jadi ikutlah kreativiti masing-masing. Explore dan explore belajar ya. Okey. Okey, kita cuba corak yang lain pula.
cuba buat yang lain dan tengok apa hasil dia. Kita tengok apa hasil dia. Main lipat-lipat je tadi. Jadi tak tahu apa hasil dia sebab warna dia pun lain. Jadi setiap layer yang kita buat lain dia punya layer, lain dia punya corak ya. Inilah dia punya corak. Jadi pandai-pandailah explore ya. Lama-lama nanti pandailah. Kalau nak bagi nampak gemuk, gelitkan tepi ya. Kurangkan gelit di tengah ni. Kemudian letakkan inti. Tarikkan tengah ke tepi. Tarikkan tengah ke bawah. Bawah tepi ya. Jadi pilih yang mana satu. Nak yang mana? Nak yang ni sebelah atas pun boleh, ni pun boleh. Kelimkan rapat-rapat. Jadi bermacam corak tadi kita buat ya. Yang kita buat tadi bermacam corak. Dan akan jadi corak yang berlainan. Okey. Okey, yang ini adalah hasil yang kita lipat-lipat tadi. Okey, kita akan tengok macam mana corak dia setelah kita letakkan inti. Jadi dia akan jadi corak yang berlainan. Jadi pilihlah ya nak corak yang macam mana. Atau boleh buat corak sendiri mengikut kreativiti masing-masing. Mungkin anda lebih baik daripada saya. Okey, sementara tu kita panaskan oven kita dulu 160 darjah Celsius. Jadi kita hanya menggunakan sedikit aja ya. Sedikit berwarna je. Supaya warna dia tak begitu ketara sangat.
Okey, untuk isian inti, kita boleh gunakan inti yang pedas dan juga inti yang manis. Dan salah satunya adalah inti yang telah sis tunjukkan, iaitu inti custard telur masin. Inti custard telur masin tu juga boleh ditambah gula ya. Sebab saya buat tak manis sangat. Okey, kepada yang tak tahu ataupun baru belajar masak inti, boleh tengok pada description. Sis letakkan link di bawah ya. Letakkan inti, lepas tu okey, kemaskan. Lepas ni bolehlah kita bakar. Nanti dah bakar, sis tunjuk hasil dia ya. Dimasukkan dalam oven dan bakar selama 20 minit ataupun 25 minit sehingga garing. Okey, inilah kari pak pusing pelangi yang telah pun kita buat tadi. Inilah yang telah kita masak tadi. Custard telur masin dan juga kari puff, iaitu kentang dan daging yang dimasak dengan rempah kari. Dan inilah hasil dia. Jadi boleh letakkan minyak. Kalau selepas 15 minit dibakar, boleh sapukan sedikit minyak masak di atas dan bakar lagi selama 5 minit. Akan menghasilkan kilatan yang cantik. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat mencuba. Sus Kitchen memudahkan masakan anda.